Macam tu je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Hari ini kembali ke udara. Kali ini betul-betul dari udara kita bawakan kepada anda. Dari udara kepada posing-posing kami tadi ya. Supaya posing-posing itu dapat menceriakan hari anda. Dan memang sesuatu yang luar biasa. Kami berada di luar dan bercakap tentang drone. Hari ini memang topik kita menjadikan drone sebagai hobi. Ya, masing-masing ada hobi tersendiri. Tapi kali ini kita nak bawakan sedikit hobi yang katanya makan kos. Okey. Dan juga dia ada trend tertentu yang perlu diikuti. Ada spek-spek terbaru. Jadi macam mana agaknya jenis-jenis drone yang perlu kita fahami bagi mereka yang mungkin baru nak berjinak-jinak dalam bidang ini. Hari ini adalah untuk anda supaya anda tahu bagaimana lagi untuk mengembangkan daripada hobi mungkin boleh menjana pendapatan. Saya setuju sebab bercakap tentang drone sekarang ni apa-apa video saja yang kita saksikan sama ada video klip, dokumentari. Betul. Walaupun persendirian bila pergi travel, wow, shot lebih cantik sebab ada drone. Jadi hari kita dapat ini capture momen yang lebih cantik, yang lebih eksklusif kan. Mana ada video ataupun visual dah tak ada shot drone sekarang ni. Setuju. Boleh nampak macam anda saksikan dari tadi di skrin anda. Inilah keadaan kami di Sri Pentas. Bagaimana kami bersiaran, kami bawakan melalui drone. Okey, seperti mana yang anda dapat saksikan juga, kita akan bersama-sama dengan dua individu ini. Individu yang akan bercerita mengenai apa sebenarnya jenis drone dan sebagainya. Kita nak menjemput Encik Baihaki dan juga Encik Abu Bakar di sebelah sana. Encik Abu Bakar okey sebab dia tengah fly ni tadi. Dia profesional ni. Maksudnya walaupun kita wawancara masih boleh fly drone. Boleh. Okey. Selamat. Baik, jadi sebenarnya saya dengan Anim sejujur je lah. Kami ni selama ni mungkin terlibat dalam penggambaran yang ada drone. Tapi hari ini kami nak belajar bersama-sama ya. Jadi Dato' juga ada banyak drone di sini. Mungkin boleh kongsikan jenis-jenis drone yang ada? Boleh. So kat sini ada memang banyak jenis drone dan banyak jenis kegunaan lah. Betul lah tu. Kita tahu selama ni satu je dah. Betul, dia tengok yang fly je kan. So kat sini memang banyak jenis drone yang ada. So jadi kat sini saya akan terangkan beberapa jenis kategori drone yang ada lah. Okey. Alright. So yang pertama, kita nak mula daripada mana? So kita mula daripada sana dulu. Okey, first kita ada drone. Yang ni kecil comel je. Okey. Drone ni kita kategorikan dia sebagai toys grade ataupun mainan lah. Jadi yang ni amat sesuai untuk pemula atau sesiapa yang berminat untuk macam mana nak handling drone tu. Jadi lah kiranya. Yes, beginner. Jadi harga dia pun boleh dapat bawah pada 100. Oh ya? Ya, betul. Bawah pada 100. Okey, kalau bercerita tentang ketahanan, kan kita takut juga berapa lama bertahan. Kalau saya takut saya bawa, pom terlanggar. Untuk ketahanan dia agak lasak lah. Sebab ni pun saya dah fly banyak kali, dah langgar macam-macam benda pun masih lagi boleh terbang. Sama ke ni? Ni sama, ni sama. Sama. Cuma design sahaja berbeza-beza. Okey, itu yang kecil. Ada Daya nak pilih yang mana Daya? Saya nampak yang putih ni macam menarik lah. Betul. Ni berat sikit. Dia betul smart kan? Yang putih ni. Yang ni kita kategori yang dia sebagai hobby grade. Hobby grade. Biasanya hobby grade ni digunakan untuk professional pilot lah. Contoh-contoh abang-abang kameraman kita nak ambil shooting daripada tadi apa semua. Biasa kita akan gunakan hobby grade. Jadi dekat yang ni special edition punya. Jadi biasa kita panggil secara general kita panggil dia Alpine White. Tapi saya lebih suka panggil dia albino. Sebab satu dia putih macam tu lah. Betul, dia putih. Sebab asal dia warna dia macam ni. Kelabu. Kelabu saja. Macam ni kalau ikut warna asalnya. Tapi betul. Okey. Dia dah macam jual-jual kat depan ni. Ni ada oren ada. Okey, Encik Abu Bakar pun. Jom silakan bersama dengan kita juga. Mungkin Encik Abu Bakar pun nak kongsikan juga antara drone yang menjadi kemudahan bila Encik Abu Bakar sendiri yang fly dan handle. Okey, saya sebenarnya peminat fotografi. Asal sebelum ni saya ambil gambar gunakan DSLR biasa, kamera biasa. Jadi bila saya guna drone, terdapat daripada perspektif yang berbeza. Okey. Itu yang saya terus menceburi bidang drone. Dia macam bila dah cinta pandangan pertama lah. Dia macam bila dah pakai je drone, dia tak mau patah balik dah. Tahu dah. Sama juga. Kita punya pandangan dia, view dia beza. memang berbeza. Orang cakap apa bird eye. Yes. Okey.
Kalau nak ikutkan, sebenarnya drone ni aktif dan juga popular di Malaysia sejak bila? Sebab sebenarnya dia dah lama kalau di luar, betul tak? Drone ni start popular untuk konsumer, pengguna biasa sejak PKP itu. Oh ya. Orang tak tahu duduk rumah buat apa kan. Tengok fly drone lah kot. Sebab tak boleh keluar. Sebab tak boleh keluar. Jadi kita tengok daripada drone je lah. Yelah, terbang. Sebenarnya drone ni dah lama. Tapi disebabkan dia orang cakap sebabkan PKP tu, jadi orang nak explore. Jadi orang nak explore. Jadi sejak daripada tu dah drone bermula berkembang. Okey, Cik Abu Bakar kan? Cik Abu Bakar cakap tadi mula di SLR. Lepas tu berubah hati Cik Wah, berubah hati. Jadi mungkin berceritakan kepada kami semua kepuasannya bila dah mula fly drone ni. Ya, betul. Di SLR, kita hanya boleh pakai zoom macam tu je. Tapi bila kita from bird eye view, betul. sangat berbeza. Kita dah boleh nampak contoh bangunan yang kita tak boleh panjat selama ni, kita boleh tengok. Bagi contoh kan. Ataupun event-event yang besar, kita tak boleh nak ambil. Jadi pakai drone ni kita boleh ambil. Drone event-event yang besar ni kita boleh ambil. Betul. Secara keseluruhan kita boleh dapat kan. Jadi bila dah pakai drone ni, rasanya lain lah kan. Dia macam ibaratnya kalau sesebuah production tu bila dah ada drone ni, dia dah ada satu level eksklusif yang lain lah. Dia dapat memberi kepada klien dia satu kepuasan yang berbeza dari segi visual dan sebagainya. Okey, contohlah kan, kalau saya baru tahu satu model sahaja untuk kita kendalikan, adakah kita perlu belajar lagi untuk mengendalikan model yang lain? Ataupun berbeza basic dia sama sahaja? Okey, secara asasnya sama. Asasnya sama. Maknanya kalau boleh handle satu, dia mungkin akan boleh handle yang dua juga. Ya, insyaAllah. Tetapi kenapa kita ada banyak jenis ni? Sebab dia ada features-features yang berbeza. Okey. Kalau bercerita tentang features yang berbeza, boleh tunjukkan kami features yang luar biasa sedikit. Yang luar biasa tu nak tahu. Okey, kat sini kita pergi kepada hobby grade tadi. Yang ni dekat Malaysia paling viral lah. Okey. Satu, sekarang orang mana-mana nak buat TikTok. Betul tak? Betul. Kita buat TikTok. Betul. Okey, betul. Jadi, dekat ni kamera dia, ini adalah kamera biasa. Okey, boleh tunjuk. Wide angle. Dia boleh pergi jadi portrait. Wow, kita dah tak payah nak edit-edit dah. Betul. Maknanya dia punya result terus dah portrait. Betul. Terus result portrait. Yang TT size. Betul. TT size Okey, maksudnya ini adalah features yang memang lain daripada lain. Memang viral paling lain. Paling viral sebab ramai geng-geng TikTok yang ambil benda ni. Sebab dia boleh switch kamera daripada landscape kepada portrait. Wow, okey. Dia true portrait lah. Bila cerita features yang luar biasa, kami nak tahu juga harganya adakah luar biasa juga kah? Harga dia untuk Mini 3, kita panggil dia Mini 3 Pro. Harga dia untuk combo 3 biji bateri termasuk beg semua, anggaran dia dalam 5199. Nah, itu dia. Okey, kita nak tengok juga bagaimana mereka kendalikan dan juga ataupun fly drone ni kan. Encik Abu Bakar boleh tunjukkan kepada kita? Jom kita ke sini. Jom kita ke sini tengok sikit. Okey. Macam mana? Oh, ni visual dia. Ya, ni visual dia. Kita akan dapat yang live di sana tu lah. Okey. Okey, sekarang ni kita boleh berbagai cara. Sama ada kita secara manual, fly, take off ataupun auto take off. Okey. Sekarang ni saya akan tunjukkan untuk dia auto take off lah. Okey, auto take off Ya, auto take off. Apa yang dilakukan sekarang ni tekan saja button take off. Ya, tekan button saja. Itu mula enjin lah tu. Ya, saya tak tekan apa-apa pun. Ni kita panggil auto take off lah. Saya tak buat apa-apa pun. Mungkin kita boleh tunjuk ke kamera sedikit. Tunjuk ke kamera. Ini adalah visual bagaimana anda boleh melihat macam mana pengendali tu melihat. Okey. Maknanya semua ini adalah program lah. Kita hanya tahu apa yang perlu dilakukan dan handle dengan baik lah. Ya, betul. Okey, jadi macam ni kita akan kontrol dia akan terbang di sini. Ya. Bagaimana pula untuk bawa ke atas? Okey, kita ada 2 stick kat sini. Okey, 2 stick. Di sebelah kiri ni, kalau kita tolak ke atas. Kita sini sikit. Tunjuk sikit. Okey, di sebelah kiri ni, bila kita tolak ke atas, drone akan terbang ke atas. Ya, tu dia. Okey, kalau kita lepaskan dia takkan jatuh Tak ada, tak jatuh. Tak ada. Okey, dan juga kalau kita tekan ke bawah, dia akan turun lah. Kelajuan dia macam mana? Kelajuan dia maknanya kita handle pakai. Ya, kita pakai sikit-sikit je. Sikit je. Jangan terlalu besar lah, terlalu banyak lah. Sikit je. Maknanya kena praktis jugalah kena praktis, tekanan kita. Betul. Dia macam pedal minyak kereta lah. Lagi tekan, lagi laju dia pergi. Baik, dan berapa jauh Encik Abu Bakar sebenarnya kita boleh fly ni? Okey, kau ikutkan spek
yang untuk ini di DJI Mavic Air 2. Ya. Dia boleh pergi sehingga 8 km. 8 km ni. 8 km. Dan masih lagi cantik visualnya. Ya, masih lagi cantik. Sama je. Sama macam ni juga. Terang ya. Ya, tu dia. Kita dah nampak semua nampak semua abang-abang cameraman kita di sana. Lepas ni kita mention lepas ni apa fly drone ya. Okey, lagi satu saya nak tanya like. Okey, ini tentang kita nampak terang berapa jauh kan. Baik. Berapa lama boleh bertahan sebenarnya kalau sekali? Okey, untuk yang model ni dia boleh tahan sampai 28 minit. 28 minit. Ya, Maknanya satu kita bateri. punya kepantasan lah kan untuk mendapatkan visual yang cantik selama 28 minit Ya, tu betul, kan. betul. Kalau tidak dia macam agak susah lah untuk kita continue Ya, untuk betul. next tu. Betul. Kebarangkalian kan bila kita handle dan berlaku kemalangan adakah tinggi? Ada juga kebangkalian, tapi untuk yang model ni dia panggil ada obstacle sensor. Wow, okey. Dengan kata lain, kalau kita maju ke depan, bila sampai obstacle tu, dia akan break sendiri. Dia break. Ya, dia akan break sendiri. Jadi Okey, maknanya kalau untuk mereka yang baru saja nak berjinak-jinak, adakah model ini sesuai untuk digunakan? Ya, sebab dia ada safety features dia. Okey, Ya, ni yang paling sesuai lah. Okey, ini yang mungkin dipilih oleh Encik Abu Bakar. Ya. Kalau Encik Bahaki yang mana satu menjadi pilihan? Kalau saya, pula saya akan pilih Mini 3 lah. Saya dah agak dah. Sebab nampaklah budak-budak milenial. Mesti kita pilih Mini 3-nya. Boleh yang ni lah. Milenial. Yang ni pun senang juga nak handle. Senang, sama saja. Jadi kat sini boleh je kalau kita nak fly dia. Kita cuba. Okey, selain daripada itu, sambil-sambil Encik Bahaki nak terangkan apa sebenarnya peraturan-peraturan yang perlu kita fahami kalau kita mungkin nak terbangkan drone di sekitar kawasan yang tertentu. Okey, dekat Malaysia ni kita ada peraturan-peraturan untuk menerbangkan drone lah. Yang pertama, kita kena ingat kita tak boleh fly luar di kawasan private area ataupun premis kerajaan lah. Sekolah dan sebagainya. Dan yang kedua, tak boleh fly pada orang ramai dalam hall macam sekolah apa semua memang tak boleh. Dan kita tak boleh fly lebih daripada 120 meter. Maksimum 120 meter. Sahaja. Okey, apa yang terjadi kalau mungkin disebabkan keterujaan dan sebagainya, kita terlanggar beberapa peraturan yang telah pun ditetapkan. Apa yang pernah terjadi kepada kalian pemain industri ini? Dia untuk fly lebih daripada 120 meter, kita memerlukan kita kena apply permit lah. Kita kena apply permit daripada CAAM dan JUPEM. Jadi bila dia bagi approval, bermakna kita boleh fly lah. Baik, jadi dekat sini boleh kalau jadikan sebagai hobi. Betul. Tapi kita kena tahu caranya. Cara-caranya dan Cara dan peraturannya. Betul. saya kan kalau paling saya risau kalau saya beli, kalau saya beli drone nak menjaga. Mungkin boleh kongsi cara penjagaan yang betul. Ramai orang biasa beli, boleh beli tapi nak jaga, alamak. Nak maintain dia kan? Nak maintain masalah. Okey, untuk jaga drone ni, dia simple saja. Jadi, dekat drone ni akan ada beberapa komponen penting lah untuk menerbangkan drone. Oh ya. Yang pertama, bateri. Bateri ni ibarat minyak kereta lah. Kalau tak isi minyak, tak boleh bergerak lah drone ni. Ya, betul. So, pertama kalau kita kena jaga bateri. pun masalah juga kan? Betul. Jadi, bateri ni, kita kena pastikan cas tak boleh lebih lah. Maknanya tak boleh overnight punya cas. Lagi satu, kita mesti elakkan storage bateri bila tengah fly macam ni kan. Kita keluarkan terus masuk dalam beg. Tak boleh sebab dia tengah panas-panas nanti dia boleh jadi lah, betul kan. Boleh mengganggu juga kualiti dia. Jadi itu baterinya. Okey. Kita juga nak tahu bagi mereka yang hari ini dah menyaksikan MHI kan rasa macam saya nak tahu lagi banyak lagi tentang model-model ni, nak dapatkan model-model yang kalian dah pernah ada koleksi ni. Di mana? Ke mana? Di mana untuk dapatkan koleksi-koleksi yang macam kalian ada ni? Untuk dapatkan koleksi-koleksi ni ada banyak kedai-kedai yang jual. DJI Store pun boleh apa semua, tapi dekat kita orang punya kedai pun kita ada jugalah. Di mana kedainya? Nocturnal Drone di Jalan Reko, Kajang. Kajang. Okey, tak apa. Kalau apa-apa hal boleh saksikan siaran ulangan kami untuk tahu di mana kedai mereka. Boleh sama-sama datang dan berjumpa dengan Encik Bahaki dan mungkin mereka yang berada di sini ramai abang-abang drone kita. Kami bawakan tim drone. Jadi sebenarnya kami nak fly lagi drone selepas ini. Dan ceritanya katanya ada satu bingkisan iaitu tentang keindahan videografi drone. Ya. Indahnya macam mana tu? Daripada Bird Eye kita bawakan kepada anda. Jom sama-sama kita saksikan. Jom kita fly. Saya bermula dalam fotografi drone ni, fotografi aerial ni pada tahun 2017. Saya memang tak ada
knowledge lah, tak ada background dalam bidang fotografi ni. Saya ada ternampaklah satu video ataupun satu gambar daripada fotografer Rusia yang diambil menggunakan drone. So dia punya perspektif tu nampak berbeza. Dan daripada situ saya timbul minat. Macam mana dia boleh ambil, sebab kita bagi manusia biasa, kita yang selalu kita nampak ni fotografi menggunakan DSLR ke handphone ke apa, kita nampak biasa daripada bawah. So daripada atas tu dia nampak lain. Sebab saya zero fotografi, untuk background saya zero. Daripada situ saya belajar, saya tengok YouTube, saya tanyakan kawan apa semua kan. Belajarlah teknik-teknik mengambil gambar. So teknik dan kreativiti itu penting. Teknik dan kreativiti itu penting untuk seseorang fotografer. Cara dia mengambil gambar. Okey, daripada bawah tu kita nampak perspektif dia macam ni. Daripada atas tu perspektif dia cukup lain. Kita tak nampak, kita jarang nampak melainkan menggunakan helikopter, kapal terbang kan. Boleh lah kita tengok daripada atas. So kalau kita ambil gambar daripada drone, pemandangan dia luas. Luas. Lagi satu, dia punya subjek yang kita nak ambil tu macam mana, angle sesuatu subjek tu macam mana. Cara teknikal untuk mengendalikan drone, perkara paling utama adalah semak keadaan cuaca terlebih dahulu. Kita kena tahu angle, dia punya POV, point of view. Mestilah setting dalam format RAW dan gunakan panduan grid untuk komposisi foto dan menggunakan ISO yang rendah. Sama juga dengan untuk teknik mengambil video. Video kita kena setting dalam format 4K untuk dapatkan kualiti yang sharp dan terbaik. Gambar saya pun ada terpilih dan dibukukanlah, diterbitkan di New York. Buku ni Eyes Over the World, 240,000. Dia tu lah, ramai lah fotografer kan dalam buku ni. Kalau tengok ramai lah. So gambar saya terpilih. Dan juga telah dibukukan ni Aerial Photography Annual. Dan terpilih juga gambar untuk kampanye saya menggunakan drone daripada atas. Belajar teknik-teknik untuk mengambil gambar. Belajar tutorial daripada dalam YouTube, banyak jumpa kawan-kawan kan, berkongsi ilmu macam mana apa yang tak tahu kan. Jangan simply lah terbangkan drone dekat sana dekat sini, nanti kalau dia tangkap ke salah juga kan, tak pasal lah. Kita kembali dalam Malaysia hari ini, masih berterbangan bersama dengan drone. Saya dan Anim sebenarnya kita nak pergi next level. Kita mestilah next level. Kita mesti nak advance sedikit. Di mana kali ini kita nak kongsikan bersama dengan anda FPV ataupun first person view. Betul, first person view. Katanya kita seolah-olah boleh terbang. Berair tadi yang kat atas tu, kita lah jadi air tu. Kita rasa sendiri. Kita rasa sendiri bagaimana kepuasan apabila melihat visual dari atas. Okey, masih lagi bersama dengan Encik Baihaki untuk berkongsi dengan kita tentang FPV pula kali ini. Silakan. Okey, FPV ni macam kita tahu tadi, the first person view. Okey, apa maksud first person view ni? Jadi macam tadi kita fly, biasa kita tengok dekat skrin kan. Jadi macam kurang feel lah orang cakap. Jadi yang ni kita nampak dia punya kamera. Dekat kamera ni, bila kita pakai Google, ibaratkan kita duduk kat sini. Ibarat mata kita duduk kat sini. Jadi kita boleh fly tu, maksudnya kita boleh fly jauh, lepas tu boleh pergi dekat bangunan, selit-selit dan sebagainya lah. So sebab tu kita panggil advanced pilot. Terasa kita yang terbang. Terasa kita yang terbang. Okey. Jadi Baihaki bukan sahaja keseorangan ya. Di mana? Okey, sebenarnya bersama dengan dua sahabat yang kata ini adalah Cik Syarizan. Ya, di atas tu saya nampak macam berat. Itu goggle-nya ya. Betul. Okey. Tahu juga apa transisi
macam mana boleh mulakan dengan FPV? Dia macam ala drone ni biasa kita dah up sikit lah kan. Up sikit lah ke macam mana? Semulanya saya mulakan daripada yang DJI tadi. Okey, start pada tu saya rasa macam kita nak go more lagi. Okey, minta maaf sekali lagi. Dengar suara yang sedap tu. Cuba sekali lagi. Okey, baik. So, jadi saya mulanya daripada DJI. Okey, DJI Mavic dan sebagainya lah. Okey, kemudian terasa nak lebih advance lagi. Okey, nak rasa lebih adrenaline lagi. So, beralihlah kepada FPV. Okey, soalan saya, tak gayat ke? Dia macam dah duduk kat atas kan, dah layan. Dia ke macam mana? Mula-mula lah. Mula-mula dalam mesti first week flying dia akan rasa nak muntah. Mesti punya sebab kita betul-betul berada dekat atas tu tau. Visual first yang visual utama yang kita nampak kan? Betul. Okey. Jadi ini antara yang ni advance lah. Betul, advance. Ini dah macam seolah-olah kita terbang bersama. Ya, betul. Dan juga adakah pengendalian bila kita fly FPV ni lebih sukar sebenarnya dengan yang drone-drone yang asas yang biasa? Obviously dia memang lebih susah sikit. Sebab kita cara kawalan dia fully manual lah orang kata. Saya tengok video ni pun saya gayat. Ya, betul. Mual ke dia? Mual dia macam lain Bahaya pula. Tapi dia macam kita dapat tengok very detail lah kan. Ya, betul. Sangat-sangat detail. Adakah setiap daripada pemain-pemain drone boleh menjadi advanced pilot ini? Boleh, semestinya boleh. Betul, boleh. Tapi memerlukan latihan lah. Ya, latihan dan tak mudah putus asa. Itu yang penting. Okay. Jadi bila cakap tak putus asa tu Cik Syarizan, berapa kali rasanya macam hampir putus asa ataupun sikap mencuba tu membara? Cerita yang kami. Okay. So bila terjadinya sesuatu, yelah kita dah putus asa. Okay, and then kita tengok kawan-kawan kita fly, kita terbang. So rasa macam takkan nak stop sampai sini je. Betul. So mestilah kita nak Betul lah. cuba lagi, try lagi, buat lagi. Okey, apa yang dia boleh memberi kepada carrier Encik Syarizan sendiri? Macam sebab saya rasa untuk detail punya visual ni dia boleh masuk banyak industri. Contohnya industri-industri seperti nak interior design kan dan sebagainya. Anda boleh perfilman apatah lagi kan. Maknanya kembangkan lagi lah portfolio tu. Betul. Okey, itu dia peluang. Adakah kita akan melihat anda menerbangkan FPV ni? Ya, betul. Ni sama-sama nak saksikan ni. Okey, macam mana? Saya pegangkan mic. Awak fly je sambil berkongsi dengan kita apa sedang dilakukan. Macam tu. Okey, boleh. Okey. Wah, ada lagu ya? Ada lagu. Right. Okey. Baik. Okey. Dia nampak dia dah ready. Jaga-jaga ya. Kenapa kena jaga? Dia kena kawasan yang besar. Ya, betul. Cik Baiki ni memang pantas memang sangat laju. Sangat-sangat laju. Sangat laju Okey, baik penonton semua kita akan saksikan. Ini dia. Kita nak fly FPV. Okay, kita yang nervous kat sebelah ni. Betul, saya pun nervous. Kita terbang Itu dia. Wow. Seperti akrobatik dia macam berpusing. Betul, berpusing. Ni adalah kita pakai manual mode lah. Jadi fully control by pilot. Nampak tu. Manual lah ni. Kamera kan? Dia tak adalah tekan auto tadi. Ada, manual. Ni kalau kita lepas jatuh lah dia. Memang kena betul. Okey, macam mana nak menjaga stabilan handle dan sebagainya? Apa yang paling penting sekali? Kita kena sekali? jaga dia punya throttle. Okey, ataupun thrust dia lah. Dia kena jaga. Dia cara kena main-main sikit. So, kalau kita lepas, dia memang akan jatuh terus. Okey, baik. Dah pernah tahu? Ada tak pengalaman terjatuh? Mesti ada kan? Mesti dah banyak kali lah. Tapi adakah dia akan rosak? Sebab kita tak tahu kekuatan FPV ni sendiri. Dia FPV ni ikutkan dia sangat kuat lah. Ya. Sekecil mana ruang yang boleh dimasuk ni? Dia bergantung pada saiz lah. Baik. Kalau saiz kecil, kita ada untuk model-model saiz kecilnya. Baik, kalau sebenarnya yang terbaik lah FPV ni, saiz yang kecil atau saiz yang besar dan apakah impact ataupun bezanya? Dia saiz ni bergantung pada kegunaan kita. Jadi setiap saiz mesti kegunaan dia berbeza-beza. Okey, contohlah yang paling kecil sekali, comel sangat ni. Betul. Ini kegunaannya selalunya orang guna untuk apa? Biasa yang ni kita untuk main dalam rumah. Indoor. Kita nak masuk bawah meja ke, bawah kursi ke. Yang macam tengah terbang ni. Terbang ni paling masuk bangunan lah. Betul, bangunan yang luas apa boleh lah. Dia kan biasa akan dive bangunan lah kita guna. Baik. Dan tadi kalau kita kongsi sejauh 8 km boleh terbang. Kalau yang macam FPV ni berapa jauh? Berapa jauh ni Encik Syarizan? Kita boleh pergi sampai 4 km.
Kemudian kalau kita advancekan dia punya video transmission power dia, kita boleh pergi jauh lagi lah. Okey. Adakah ini perlukan latihan, praktis dan sebagainya? Ya, betul. Dia memerlukan latihan. Encik Syarizan sendiri macam bila dah berada pada advanced pilot ni masih lagi berlatih? Ya, betul. Masih lagi berlatih. Dan adakah tetap terus berlatih. Dan adakah pergi ke lokasi yang berbeza-beza sebenarnya yang terbaik supaya kita boleh test kita punya skill? Encik Syarizan. Ya, sepatutnya begitulah. Patutnya begitulah ya. Bukan Bukan senang Ya, Kita betul. nak kawal dia. Betul, bukan Tapi senang nak kawal. once kita dah dapat kawal dia, kita akan rasa kepuasan dia lah. Itu dia. Betul. Jom kita tengok macam mana view dalam Google tu. View dalam Google. Dalam Google. Okey. Okey. Kita akan saksikan. Cik Dah Anwar sana. ya? Okey. Cik Anwar akan fly. Okey. Cik Anwar, kalau dah ready, kami bersedia. Cik Anwar di belakang sana, nampak tak? Okey. Cik Syarizan, boleh kita bagi berehat sebentar? Okey, boleh. Alright, landing. Okey. Landing time. Di mana kan drone tadi? Sana. Dia Oh, belakang sana. jauh di sana. Okey, ni Encik Anwar yang anda sedang saksikan. Ini dia visual FPV yang sedang dikendalikan Betul. oleh Encik Anwar. Nampak? Adakah Macam ni lah apa yang Yang ni kita disaksikan di dalam panggil Google. sign wood. Sign wood ni kita lebih kepada untuk menyelit-nyelit lah. Sebab dia ada prop guard ni. Jadi bila kita langgar benda pun dia takkan jatuh lah. Jadi kalau kena tangan ke apa dia lagi selamat lah. Okey, jom kita jadi sama kita sesuai tengok lah reaksi. untuk orang ramai macam ni. Reaksi Encik Anwar dan juga visual ini. Tadi Encik Anwar sampai macam sengit-sengitkan nampak, badan dan sebagainya. Lambat sikit. Hai. Wow, saya paling takut kalau dia rendah sebenarnya. Ya, dan sebenarnya Daya, inilah kepuasan mereka kan. Apabila mereka dapat bergerak bersama-sama dengan visual itu sendiri kan. Ya. Tu dia. Okey, dan kalau saya boleh tanyakan selalunya FPV ni, kalau di Malaysia ni berapa ramai sebenarnya yang menggunakan? Sebenarnya FPV ni sebenarnya sangat-sangat ramai. Dan dia sebenarnya adalah sukan. Sukan kan? Betul. Oh, ya. Tahun lepas Malaysia ada hantarkan wakil untuk World Cup Korea punya racing. Wow. Okey. Jadi maknanya bagaimana sukan ini dipertandingkan bagi kategori yang bagaimana untuk Dia lihat? ada kategori yang mikro dan ada kategori yang racing lah yang besar-besar ni 5 inci kita panggil. Racing ni maksudnya adakah pertandingan tu Kelajuan siapa pelaju? Dia akan ada macam obstacle, jadi dia akan ikut masuk poin-poin lah. Ada obstacle. Ya. Dia macam ibarat anda bawa motor lah. Dia macam Betul. ada Ada lap dia semua. dan sebagainya dan kita kena ikut lap tu. Kebiasaannya benda ni akan dibuat Kerajaan Malaysia pun buat, universiti pun buat, dan yang akan datang bulan 3 Matric pun buat. Jadi Matric setiap tahun dia akan adakan FPV racing. Baik, wow. Itu dia pusing keliling kita begitu saja. Gitu. Nampak. Okey. Jadi sebenarnya saya dengan Anim sangat teruja. Betul? So, pertama kali kita dengar tentang sukan drone. Betul. Dan adakah sukan ini akan lagi ramai ceburi sebab ramai peminat drone sekarang ni? Betul. Sebab sekarang ni dalam racing ni dah terapkan dalam sekolah, universiti. Jadi akan lebih ramai ada lah. silibus dia kan? Betul. Jadi dia macam curriculum. Ada kelab drone. Ya. Dengan Tapi pastinya pengalaman dan juga cara peraturan yang tahu yang dibetulkan. Jadi mereka ni dah berada dalam industri ini dah berapa lama dah? Kalau Encik Syarizan sendiri dah berapa lama? Kurang 6 tahun. 6 tahun dah. Nampak 6 tahun Tahun dan depan sekarang sekolah dah kalau anak. fikir hari ke? Macam Cik sendiri berapa lama dah? Lebih kurang 4 tahun. 4 tahun. Baik. Okey, apa lagi yang diharapkan sebagai pemain-pemain dalam industri drone ini? Mungkin ada sesuatu yang diharapkan dari segi apa sahaja untuk meningkatkan lagi penglibatan kalian untuk memastikan segalanya dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Okey, apa yang saya harapkan adalah sukan drone ni akan sentiasa berkembang lah. Akan sentiasa berkembang dan lagi ramai orang yang minat pasal drone ni. Sebab sebenarnya drone ni adalah satu benda yang sangat menarik sebenarnya. Dia orang cakap future. Betul, is the future. Saya setuju sebab saya dengan Anim belajar di sini. Bukan drone. Lepas ni kita beli Daya ya. Betul. Bukan sekadar hobi. Boleh dijadikan pendapatan dan banyak digunakan di industri yang berbeza. Dan sebenarnya selepas ini saya dengan Anim nak kongsikan dengan semua penonton kegunaan drone kalau pertanian. Macam mana tu Lepas tu nanti Daya kita nak buat DIY drone sendiri. Setuju. Nampak. Kita nampak kat situ. Kita dah ada
ciri-ciri untuk berada dalam industri ini. Okey, terima kasih kepada Encik Bayaki. Sama-sama. Terima kasih Encik Syarizan, Encik Anwar di sebelah sana. Terima kasih banyak-banyak Encik Anwar. Okey, dan semua yang berada di sini jangan ke mana-mana sebab kita akan teruskan lagi dengan perkongsian drone kali ini yang lebih mendalam untuk anda semua. Kita saksikan bikisan ini dulu. Penggunaan teknologi drone dalam sektor pertanian semakin popular dan mendapat tempat dalam kalangan petani moden. Teknologi ini penting bagi memastikan pertumbuhan ekonomi pertanian mapan untuk merealisasikan salah satu matlamat pembangunan negara iaitu meningkatkan status pendapatan petani dan usahawan tani. Kru MSI berpeluang mendekati pilot bendang Muhammad Fauzi Mat Isa, 49 tahun yang berasal dari Kampung Kuar Mukim Tajar, Alor Star Kedah. Dia yang lebih senang disapa Abang Tan berkata, dengan modal wang simpanan RM27,000, dia membeli drone yang direka khas ini 3 tahun lalu untuk memudahkan kerja menabur racun di petak sawahnya. Saya duduk tengok dalam YouTube. Dia produk tambahan tu, katanya mudah buat kerja ni. Tak teruk dah, tak gaduh galas, tak gaduh turun dalam bendang. Yang tu lah. Dia lebih minat daripada situ lah tu. Menurutnya, dengan menggunakan drone dapat memendekkan masa untuk meracun pokok padi berbanding semburan menggunakan tong galas di bahu yang memakan masa sehingga 3 jam serelung. Drone seberat 15 kg itu mempunyai ketahanan bateri yang mampu menyembur racun seluas 4 relung sekali diterbangkan. Menurut bapa kepada 2 cahaya mata ini, kaedah penyemburan racun melalui drone dapat mengurangkan risiko terhadap bahan kimia, racun perosak dan baja berbahaya serta dapat memastikan semburan dibuat sama rata pada tanamannya. Memang memudahkan kerja, canggih, cukup canggih. Masalah satu, kita tak ada galas dah. Dengan umur kita tua-tua ni tak ada galas turun dalam bendang, tak ada pijak anak padi, tak ada turun dalam bendang, ada risiko kaca ke, duri ke. Pakai yang ni tak gaduh. Dia tak kecoh kita. Dia ikut line dia betul, dia tak kecoh. Penyemburan dia memang sekadar. Memang sekadar itu kita dia tak kecoh. Dia tak tipu kalau kita pakai galas. Tepat dalam kita tak gampi dah. Pakai sembuk ni dia pi. Dia boleh kita sekata elok lah. Semua puas hati. Bagi seorang petani yang telah mengerjakan sawah selama 30 tahun ini pula, Abdul Rahim Mustafa, 73 tahun, mengakui penggunaan drone memudahkan kerja, memendekkan masa dan menghasilkan kualiti padi bermutu tinggi. Jelas pesara kerajaan ini, dia yang mengusahakan lebih 5 relung sawah berkata, dengan adanya drone dapat mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing, seterusnya memberi peluang pekerjaan kepada lebih ramai anak muda. Lebih menarik, drone ini dapat mengesan tanaman yang dijangkiti penyakit 10 hari lebih awal kehadiran atau ketiadaan kulat dan bakteria dalam tumbuhan. Dengan cara ini, dia boleh mengetahui sebarang jangkitan pada tanaman dengan lebih cepat dan masalah dapat diselesaikan segera sebelum merebak ke pokok padi yang lain. Gunaan dia cepat, macam kata tadilah, dalam 2-3 minit boleh rasa relung. Kan? Ni kalau pakcik buat dalam 5 relung, tak sampai setengah jam lebih dah siap dah. Cara drone ni dia rata. Dia sembur baik racun ke, vitamin ke, dia rata lah. Lepas dia naik tu, dia pergi tu kan, dia patah balik semua atas penggunaan lah. Jadi cepat satu, kemudian rata. Semua kenal lah padi tu. Pelepasan dan pendaratan menegak juga yang menjadikannya mampu beroperasi dalam kawasan yang terhad tanpa memerlukan landasan pacu. Ini terbukti teknologi drone memberi penyelesaian terbaik dalam peningkatan kualiti, kuantiti tanaman dan semestinya penggunaan teknologi drone ini tidak perlu ragui dalam bidang pertanian pada masa kini. Okey. Jadi ni apa tu? Kami dari Aeronav Institute, kita hari ini akan ajar cara-cara untuk kita buat drone DIY. Okey, saya nak jadi pelajar. Okey, Daya Bakar, apa soalannya? Saya sebenarnya nak tanya, spek mata ni ada power tak? Okey, sebenarnya kita di luar sini, kita nak berkongsi dengan anda. Bukan saya yang nak ajarlah. Kita bersama dengan Encik Muhammad Syamuddin sebagai jurulatih pembuat drone.
Boleh lah. Pembuatan drone Pembuatan drone dari Institute Aeronaf. Yes. Dengar nama pun kami dah rasa macam alamak kita nak kena buat drone ke hari ni. Betul. Jadi betul sebenarnya hari Betul. ni kalau untuk semua kami akan membina drone. Ini adalah DIY drone tau. Mengikut spesifikasi yang telah pun ditetapkan. Okey, pastinya. Encik Muhammad, sebagai pengenalan awal, apa yang perlu kita fahami? Okey, mula-mula. Ini sebenarnya tenaga pengajar kami bukan Andim ya? Salah. Bukan saya je. Okey, Cik Muhammad silakan. Okey, sebenarnya kita buat kursus di Aeronautic Institute untuk pembinaan drone mengambil masa 5 hari. Kita cuma ambil benda-benda penting saja yang kita highlight kat sini. 3 benda penting. So pertama kita ke sana teruslah. Kita akan pakai safety goggle. Safety goggle. Yang seperti kami pakai? Kita semangat kita dah pakai dulu daripada awal. Pakai dulu daripada cikgu. Okey. Ini lulus Di sini kita akan membuat ujian kekuatan motor. Okey. Okey. So kita ada satu alat untuk menguji kekuatan dia. So seorang akan boleh pegang. Okey, Anim boleh cuba? Baik. Angin akan kuat so boleh pegang tudung. Tarik kuat-kuat ya? Okey. Okey. Anim? Ready kan? Ready? Okey. Ready. Dia tak akan terbang Dia tak akan terbang. Okey. Okey. Maksimum. Jadi Anim akan tarik atau Maksimum terus. Anim tarik. Tarik Anim. Tarik sikit. Maksimum terus. Okey. Sikit. Tarik lagi. Okey. Tarik lagi. Okey, boleh tengok. 640. Okey. Itu adalah apa daya kekuatan? Daya kekuatan tarikan untuk motor tersebut. 660 ya. Maknanya ini adalah spesifikasi pertama yang perlu kita lalui. Betul. Okey, Bijak, 660. anak murid. Jadi anak murid perlu mengisikan. Okey, boleh mengisi. Okey. Saya tolong isilah. Silakan. Dekat mana saya nak isi tu? Awak jangan sini. jadi budak dan nakal nak tengok je. Awak isi. Saya isi ya? 660 cikgu? 660 betul. Okey, baik. 10 markah. Oh, 10 makan. Okey. So 660 gram satu motor. Satu motor. Yeah. So kalau tengok sini kita punya drone, motor berapa banyak? 4. Tu 2, 3, 4. Bijak anak murid. Okey, 4. Jadi kita bagi soalan math sikit. Okey. Add maths. 660 kali 4. Berapa? 4. Boleh gunakan kereta. boleh. Ada bantuan mirror dia. Kira-kira 660. Kantor lah. Dah ya, kantor lah kita pakai kereta. Cikgu bagi. Dah ada 4 Okey, 2640. Saya tulis. Baik. Baik. Wih, ini anak. Jadi untuk satu drone ni kita perlukan 2640 gram kekuatan motor untuk tersebut. dia terbang maksudnya. Belum lagi. Belum lagi. Okey, cikgu. belum lagi. Laju baik. sangat ya, murid. Seterusnya. Baik. Kita baru ada kekuatan mengangkat. Jadi kalau dia punya berat lebih sangat daripada 26, macam mana nak angkat? Tak larat. Dia perlu ringan lah. Daripada bawah daripada 2640. Jadi kalau kita tengok sini, motor yang kita gunakan kat sana sama dengan motor kat sini. Okay, motor motor tu ini yang depan sama. ni. Okey, baik. Motor dan propeller. So sekarang kita timbang keseluruhan berat drone ni. Okey. Boleh pegang? Okey. Adakah berat ni bila pegang? Berat juga. Ya. Tapi kita bersama dengan pembantunya juga. Siapa namanya tadi? Encik Arif. Encik Arif. Okey. Encik Arif mungkin boleh kongsikan juga nanti. dulu. Ini nak timbang, kita timbang dari bucu dia. Bucu ya? Sama ni. Sebab bawah kan bateri. Okey, bagi. Okey. Sekejap, dia bergerak-gerak 104 1049 1067. Tu dia. Dia tunggu dia bunyi ya. 1073 begitu. Betul ke? Tepat ke tu? 107. 107. Okey. 107. 107. Itu adalah daya angkat ke ataupun berat dia? Berat dia. 107. 1070. Ringan sangat 107 tu kan? Okey. Okey, baik. Beratnya. 1 kilogram lah. Okey, 1 kilogram. Lebih kurang 1 kilogram. Okey, so sekarang dia, adakah dia punya daya angkat lebih besar daripada dia punya berat? Betul? Okay, jadi dia larat angkat lah. Betul. Jadi ni kena lebih daripada berat ya? Okey. Matematik sikit. Tapi kita itu 2640 ini adalah pada kekuatan 100% motor tadi kan. So kita boleh isikan di sini juga. Baik. Silakan. 264. Adakah ini memang proses pembelajaran yang dilalui bagi mereka yang nak tahu untuk melakukan pembuatan drone? Betul. Okey. So kursus drone yang kita ada dekat Aeronautic Institute, kita ada bermula daripada sekolah menengah, kemudian ada kategori dewasa, dan kemudian ada kategori advance di mana robotik. So yang ini adalah kategori robotik. Robotik. So dalam tiga kursus yang ini, walaupun berbeza dia punya target murid dia, tetapi proses pembelajaran kita akan ajar benda yang sama. Basic dia sama lah. Okey, baik. Faham. Cikgu seterusnya apa cikgu? Okey, sikit saya tambah. Okey. Terlebih, tetapi bila kita nak kira, kita perlu bahagi 2 untuk 50%. Ya, di mana? Kalkulator. 1320. 2640. 1320. Okey. Betul lah. Anda pasti kita bagi dua. Betul. Kita macam mana? Matematik 1320. 1320. Okey. So inilah spesifikasi minimum kita untuk
buat drone. 50% kekuatan. Jadi ini calculation ini adalah memang standard untuk setiap jenis drone ataupun bagaimana? Setiap jenis sama. Setiap jenis drone. Maksud tak kisahlah drone tu jenis apa, sebab ini adalah yang asasnya kalau untuk dia terbang. Kita tengok berat dia dan dari kekuatan. Okey. Untuk gram yang 30% daripada tu? Okey. Bermakna kalau kita boleh ada motor yang lebih besar dia punya kekuatan, bermakna pada 30% ialah bersamaan dengan berat dia. So sekarang ni kan 50% ni bersamaan lebih kurang dengan berat dia. Betul. Kalau kita dapat 30% dia bersamaan dengan berat dia, motor drone tu lebih kuat. Kalau macam lagi sekali cikgu, kalau kita dapat bila 30% daripada kekuatan 4 motor ni bersamaan dengan berat, motor dia lagi kuat. Lagi berat beban dia boleh angkat. Okey, jadi 240 daripada 30% lah. Ya, betul. Tu lama cikgu kata. Ni faham pun tak faham ni, faham Pak. Tapi dia 2090. Betul ke tu? Salah ke? Salah. Tak apa cikgu, kita Okey, tak apa. Okey, tak apa. Bagi cikgu Tapi dah betul. So konsepnya adalah daya angkat mesti lebih daripada beban. Daya angkat versus beban. Okey. Faham. Sekarang faham. Okey. Kita pergi pada yang sabar kedua. Juga Kedua. Tadi baru yang pertama. Baru pertama. Teruskan. Okey. So sini kita ada 2 drone. Ini quiz Kita buat quiz. Okey. Rujuk di sini. Okey. Di sini setiap drone pusingan motor dia berbeza. Okey. Ada satu yang arah jam. Okey. Ada satu arah lawan jam. Alright. So kalau perasan sini yang hijau ni arah jam. Yang biru arah lawan jam. Okey, betul. Okey. So untuk di sini, kalau kita tengok sini ada nut untuk kita punya ni berwarna hitam. Okey. Pusingan dia adalah arah jam. Alright. Ada nut merah untuk lawan jam. Faham? Okey, baik. Untuk setiap konfigurasi drone, pusingan dia mesti betul. Macam mana? Pusingan setiap motor ni mesti dibetulkan. Okey. So antara dua ni, yang mana satu yang betul mengikut konfigurasi? Yang ni betul. Yang ni salah. Betul. Dia kena criss cross begini, betul tak? Yes, dia ada X. Kita tunjuk sikitlah, kita student kan, kita tunjuk. Jadi apa yang dikongsikan tadi, nampak ya, yang ini betul ya? Yang ini adalah ikut arah jam, yang hitam. Yang merah lawan jam. Jadi dia kena cross begini. Dia tak boleh sama sebelah-sebelah. Okey, contoh ini yang betul. Ini yang betul. Contoh yang salah kita ada juga kat sini. Ini contoh yang salah. Ni Ahmad Faisal tadi kat tepi yang salah ni. Jadi bagaimana kalau diterbangkan daripada peringkat awal ni dah salah, apa yang jadi? Apa yang jadi, dia akan naik sikit dan terus terbalik. Dia tak balance ke maksudnya tu? Sebab dalam drone dia bergantung kepada dia boleh kita panggil firmware, macam software, macam Windows. Dia ada firmware dalam dia yang menyeimbangkan dia. Dia akan mengawal 4 motor serentak untuk mengawal dia punya orientasi. Okey, faham. So bila firmware tu menggunakan orientasi ini, kita kena follow firmware tu. Okey, faham? Alright. Ini part kedua Ada lagi part ketiga ke? Part ketiga kita boleh pasang terus. Okey. Pak Pasal ni murid kita dah fly pula. Okey, boleh kita teruskan. Okey, baik. Kita bersama dengan saya ambil mikrofon dulu sekejap. Kita bersama dengan seorang lagi pembantu. Namanya Fazil. Okey, Fazil. Cik Fazil umur berapa Encik Fazil? 24. Ini studentnya lah. Student Encik Muhammad. Okey, baik. Okey, maksudnya kami kena buat Cik Fazil dengan Cikgu mungkin boleh guide kami apa yang harus kami lakukan. Ataupun dia buat satu lah, kita buat yang lain. Tunjuk dulu baru kami boleh buat. Okey, saya highlight dulu. Dalam proses pemasangan drone DIY, skru dia kalau tengok sini ada dalam berapa puluh ni? Kalau satu skru longgar ketika penerbangan, boleh crash juga. Lagi satu, ada 4 motor, dia menghasilkan vibration yang kuat. So bila vibration yang kuat, motor yang skru yang longgar, dia akan lama-lama akan tertanggal. Betul. Maksudnya kena sempurna betul ni. Betul. Pemasangan mesti sempurna. Okey, macam apa-apa sahaja pun kenderaan yang dilakukan, pastinya dia kena so setiap daripada aspek tu dia kena betul-betul buat kan? Betul. Dia tak boleh satu silap pun habis. Okey. Kena ada seorang yang pegangkan mic untuk Cik Fazil itulah. Okey. Cik Fazil nak terangkan kita apa yang sedang dilakukan. Boleh mulakan dulu yang macam mana nampasan yang pertama. Okey. Mula-mula macam yang kita dah belajar tadi. Okey. Boleh tunjukkan tak macam mana dia punya location dia? Lokasi dia. Boleh, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Yang ini akan diletakkan di sini. Di sini. Di sini salah. Masak dia cross ya. Ni akan diletakkan di sini. Okey, betul. Jangan ketawakan saya. Kita sudah tahu. Okey, dia kat sini, right? Lepas tu? Cara nak pasang dia. Mula kita kena terbalikkan. Terbalikkan. Sorry, terlalu fokus saya kepada awak punya pemasangan. Kita kena terbalikkan. Selamat untuk terbalikkan sebab dia dah ada cage dia. Okey. So, tadi kalau hitam kat sini,
Hitam di sinilah. Oh, dia daripada situ. Oh, macam tu. Oh, sorry, macam tu rupanya. Okey. Lepas tu ambil skru. Maknanya pembuatan ini boleh dilakukan itu yang dilaksanakan dalam 5 hari itu. Betul. 5 hari daripada scratch. Daripada kosong. Okey, maksudnya bila saya tengok ni, kita kena betul-betul teliti ya, Nim. Betul. Okey, dalam masa yang sama, dalam kami memasang ini, katanya ada yang kita dah boleh fly. Oh, betul ada. Ya, cikgu? Ada ke dah boleh bersedia nak fly? Oh, dah bersedia dah. Ada yang dah bersedia di sana. Oh, dia dah bunyi dah tu tadi. Jadi itulah DIY drone yang dah disiapkan berapa lama untuk menyiapkan tu? Okey, dia dalam 5 hari tu khusus boleh siap satu drone macam tu. Boleh siap satu drone. Okey. Apa kata? Jom kita fly. Kita nak tengok ni DIY drone yang bukan kami buat tapi kami terlibat sikit-sikit. Inilah hasilnya. Okey. Right. Cuba. Okey, kita letak di depan. Okey. Bawa ke... Maknanya dia buat depan. Kita buat depan. Okey, kita buat depan. Oh, okey. Tumpang lalu saya nak letak drone ni. Kenapa tangan saya menggigil tuan-tuan dan perempuan? Okey. Okey, cikgu. Alright. Okey, ini untuk kita tengok ya. Betul. Dia punya jarak dia okey ke? Okey, langkah pertama kita satu butang safety kat sini. Yang satu butang safety? Ni. Ya, betul. Okey, Tekan lama-lama. Tekan lama Nim. Okey. Tu ada bunyi. Okey. Itu namanya arming process. Arming process. Yes. Itu untuk memastikan motor dia boleh di handle. Yes. Boleh terbanglah. Okey. Kita tepi sikit untuk safety. Oh, saya pun belakang juga. Belakang sikit. Okeylah, baiklah. Adakah perlu kameraman kita ke belakang? Tak payah. Kita boleh save. Okey. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan cuba penerbangan pertama. Kita akan arming proses yang kedua. Okey. Motor akan engage. Alright. Apabila semua sudah okey. Kita punya view. Dia. Okey. Dan kita akan terbangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Ini pun manual lah kan? Ini manual. Oh. Jadi simulasi ini akan dilakukan setiap kali selepas selesainya pembuatan drone itu. Betul. Dalam keberangkalian untuk selalunya berjaya ataupun gagal tu macam mana cikgu? Sebab itu dalam penerbangan pertama setiap DIY drone mesti dilakukan oleh orang yang berpengalaman. Okay. Macam kalau saya yang tak ada pengalaman ni boleh cuba? Tak boleh cuba. Tak boleh cuba. Sangat tidak boleh cuba. Ya, betul. Dikuatiri sebab tak ada pengalaman lagi kot. Ya, sayanglah kita dah belajar sampai hujung tu tadi. Okey, tapi kami belajarlah datang. Betul. Baiklah. Okey, itu dia. Okey, ini antara yang boleh anda tahu juga. Apa sahaja informasi boleh dapatkan bersama dengan Aeronaf Institute. Boleh berjumpa dengan Encik Muhammad kalau anda berminat. Ni kita cerita tentang pembuatan drone pula. DIY drone. Okey, lepas ni kita nak fly. I believe I can fly. Saat kita nak fly drone, nak bawakan anda view yang cantik di Seri Pentas. Ya, Malaysia hari ini seketika nanti. Thank you. Ya, kembali bersama kami dalam Malaysia hari ini ya. Dan sebenarnya kehangatan semakin terasa. Yes. Anugerah juara lagu ke-37 yang bakal berlangsung esok 12 Februari. Jadi pastinya anda yang akan dah beli pun tiket dan sebagainya akan bersama-sama dengan Daya juga akan pergi insya-Allah. Anim juga insya-Allah bakal pergi. Ya, jadi memang satu hari saja lagi untuk menjelang malam anugerah ini. Jadi siapakah antara 12 finalis yang bakal merebut gelaran juara di malam pentas berprestij ini? Ya, esok jam 9 malam jangan lupa di TV3 dan juga anda boleh saksikan Strime. Anda boleh saksikan live stream di eksklusif ditonton. Ya, ditonton dan juga of course di TV3 pada pukul 9 malam ya. Sama-sama kita saksikan. Dan saya dengan Anim ni daripada mula sampai hujung kami berada di luar. Betul. Okey, tapi esok jangan lupa kita nak sarapan di warung lah. Warung mana ya? Esok jangan lupa untuk kita akan ada siaran langsung di warung-warung pilihan. Manalah tahu anda sempat untuk ikuti kami di Facebook MHI TV3. Di situ nanti pastinya kita akan kongsikan kat mana warung. Pagi esok kita nak live di sana. Betul. Mana tahu waktu tengah tengok tu, waktu tu juga pergi warung tu makan sama-sama dengan tim kami. Ya, dapat masa TV. Okey, ini dia gambaran yang kita tunjukkan kepada anda semua. Terima kasih kita ucapkan kepada semua tamu kita pada hari ini. Thank you so much. Dan kami harap perkongsian kami hari ini mungkin akan membuka hati anda untuk memulakan hobi dengan fly drone ataupun menjadikan apa orang kata mata pencarian. Okey, kita tinggalkan anda dengan gambaran dari udara hanya di Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Selamat minggu.